Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini ialah bab 8, taburan penduduk di Malaysia. Bersama saya, Cikgu Nurdiana binti Ramli. Mari kita sama-sama melihat subtopik yang pertama iaitu taburan penduduk di Malaysia. Terdapat 3 jenis taburan penduduk di Malaysia. Pertama, kawasan berpenduduk padat iaitu kepadatan penduduk lebih daripada 200 orang bagi sekilometer persegi. Kedua, kawasan berpenduduk sederhana iaitu kepadatan penduduk di antara 50 sehingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Manakala kepadatan ketiga ialah kawasan berpenduduk jarang. Kepadatan penduduk kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Kawasan berpenduduk padat menjadi tumpuan penduduk kerana kawasannya rata dan subur serta sesuai untuk pelbagai kegiatan seperti pertanian, perindustrian, perniagaan dan perlombongan. Kepadatan penduduk lebih daripada 200 orang bagi sekilometer persegi. Contoh kawasan berpenduduk padat ialah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kawasan berpenduduk sederhana banyak tertumpu di kawasan pertanian, pesisir pantai dan bandar kecil. Kepadatan penduduk di antara 50 sehingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Contoh, Perda Tunku di Sabah. Kawasan berpenduduk jarang tertumpu di kawasan yang berhutan tebal dan kawasan tanah tinggi. Kepadatan penduduk kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Contoh ialah Tasik Banding di Perak. Mari kita lihat subtopik yang kedua iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Pertama, faktor fizikal. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor sosial. Keempat, faktor kerajaan ataupun government. Faktor fizikal terbahagi kepada 3 perkara utama iaitu ciri tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan saliran. Tanah pamah ialah kawasan tumpuan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan kawasan pertempatan. Contohnya adalah di dataran Kedah Perlis. Tanah tinggi adalah kawasan yang kurang menjadi tumpuan penduduk kerana darjah ketersampaian yang rendah, kediaman sukar dibina dan melibatkan kos yang tinggi kerana bentuk muka bumi tidak sekata. Contohnya adalah di banjaran Kapuas Hulu, Sarawak. Ketiga, pinggir laut dan saliran. Kawasan penduduk padat dan sederhana padat menjadi tumpuan kerana kegiatan ekonomi perikanan dan pertanian. Kawasan pesisir pantai dan sungai menyediakan kemudahan perhubungan yang baik. Contohnya ialah di Tasik Chini dan Tasik Bera, Pahang. Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merangkumi aktiviti pertanian, perlombongan, perikanan dan perindustrian. Pertama, aktiviti pertanian seperti di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang menjadikan kawasan tersebut berpenduduk padat. Kedua, aktiviti perlombongan. Contoh kegiatan perlombongan petroleum dan gas asli di Kertih Terengganu serta Miri Sarawak menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk. Manakala
aktiviti perikanan seperti di Sempurna Sabah menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk dan kawasan perikanan itu berpenduduk sederhana padat. Keempat, perindustrian. Sektor perindustrian mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan penduduk seperti di bayan lepas Pulau Pinang. Faktor yang ketiga ialah faktor sosial. Faktor sosial merangkumi infrastruktur dan pendidikan. Pertama, infrastruktur. Kawasan yang mempunyai kemudahan seperti bekalan air, elektrik, telekomunikasi serta pengangkutan. Kawasan penduduk jarang kerana tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Manakala dari aspek pendidikan, kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi menjadi pilihan. Contohnya adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Keempat adalah faktor dasar kerajaan ataupun government. Terbahagi kepada tiga, iaitu pembukaan bandar baharu, pewartaan hutan simpan dan taman negara serta tanah rancangan. Pertama, pembukaan bandar baharu. Pembukaan bandar baharu dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah. Perpindahan pusat pentadbiran persekutuan ke Putrajaya menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat. Faktor yang kedua adalah pewartaan hutan simpan dan taman negara. Langkah kerajaan mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian alam menjadikan kawasan tersebut berpenduduk jarang. Dan yang terakhir, iaitu tanah rancangan. Pembukaan kawasan pertanian melalui rancangan Tanah Persekutuan Felda menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk sederhana padat. Contohnya adalah di Felda Kampung Sertik, Pahang. Alhamdulillah, selesai sesi PDPR kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menjawab set latitude yang telah disediakan. Sekian, terima kasih.